Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Vivi Emirza Ika. Berita utama, kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN12 memberi mesej bahawa rakyat Sarawak mahukan kestabilan politik berterusan. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, rakyat Sarawak menerima dan memahami dasar-dasar GPS dalam meneruskan agenda memajukan negeri ini menjelang 2030. Ini bermakna dasar-dasar GPS telah diterima dan dipaham oleh rakyat. Dan rakyat memberi sokongan yang kuat di mana mereka berkendakkan kerjaan yang kuat. Dan juga dari kerjaan yang kuat, kita dapat meneruskan usaha-usaha kita untuk mempertahankan hak-hak kita di bawah Perjanjian Malaysia di mana telah diluluskan oleh pihak Parlimen baru-baru ini. Dan ia merangkumi bukan saja Perjanjian Malaysia, termasuklah IJC sebagai konten atau sebagai bahagian daripada Perlembagaan Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa menghadiri Majlis Pendengaran Keputusan PRN12 Sarawak di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK pada Sabtu. PRN12 Sarawak kali ini menyaksikan GPS bukan sahaja memperoleh majoriti mudah dengan memenangi 76 daripada 82 kerusi dipertandingkan, malah melakar sejarah apabila menambah 4 lagi kerusi DUN berbanding 72 kerusi yang dimenangi pada PRN11 2016. Laporan seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS menyelar tindakan seorang pengguna media sosial yang menyalahgunakan logo parti tersebut. Setiausaha Agung GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan GPS memandang serius terhadap penularan komen di platform media sosial yang telah menimbulkan salah faham kepada parti. Katanya menerusi kenyataan media pada Isnin, akaun tersebut yang menggunakan logo parti GPS itu telah mengeluarkan komen berbentuk provokatif terhadap keharmonian masyarakat pelbagai agama di negeri Sarawak dengan mengaitkan agama Islam dan bangsa Melayu secara spesifik. Beliau menambah pihak tidak bertanggungjawab itu sekali lagi telah menggunakan isu agama bagi mencetuskan perasaan kurang senang dalam kalangan pengundi bukan beragama Islam dan rakyat berbangsa Cina yang kembali memberi sokongan kepada GPS. Datuk Seri Alexander turut menyeru masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan hasutan pihak tidak bertanggungjawab yang boleh memecah belahkan perpaduan dan keharmonian rakyat di negeri ini. Jelasnya rakyat di negeri ini hidup dengan harmoni dalam kepelbagaian agama dan kaum sejak sekian lama dan golongan tidak bertanggungjawab ini seharusnya sedar isu agama dan kaum tidak terjadi di Sarawak. Beliau juga percaya rakyat Sarawak tetap cintakan perpaduan dan keharmonian serta saling menerima keunikan kaum lain seadanya. Selanjutnya, Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Datuk Seri Steven Rundi Utom menjelaskan kemenangan GPS dalam PRN12 Sarawak Sabtu lepas menunjukkan bahawa rakyat negeri ini menolak politik menghasut, kebencian dan pembohongan. Ujarnya, rakyat Sarawak mahu sebuah kerajaan yang stabil dan mampu memberi jaminan masa depan yang kukuh dalam aspek sosioekonomi. Ketika diminta mengulas mengenai kemenangan majoriti mudah GPS pada Sabtu, Datuk Seri Steven menambah, tiba masanya kerajaan GPS menyampaikan dan berkhidmat kepada rakyat seperti yang dijanjikan dalam manifesto. Tambah beliau lagi, sentimen dalam kalangan pengundi sebenarnya telah dimanifestasikan dalam pilihan raya negeri Melaka. Pada PRN12 Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN N69 Kemenang dengan majoriti 3,611 undi. Sementara itu, ADUN N70 Sama Laju Datuk Majang Renggi menyifatkan kemenangannya pada PRN12 Sarawak bukti rakyat mengakui GPS berjaya membawa banyak pembangunan khususnya di DUN Sama Laju. Jelasnya, ia juga menandakan hubungan baik, kukuh dan kerjasama antara agensi kerajaan, Pusat Hikmat DUN Sama Laju dan rakyat di peringkat akar umbi. Dalam pada itu, ADUN Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi merakamkan penghargaan kepada para pengundi di kawasan berkenaan kerana sekali lagi memberi mandat kepada beliau untuk menjadi wakil rakyat. Jelasnya, kemenangan beliau dalam PRN12 Sarawak merupakan kemenangan kepada rakyat di DUN Pantai Damai. Bercakap semasa mengulas kemenangan itu, beliau menegaskan kejayaan besar yang dilakar adalah hasil kerjasama semua pihak di peringkat cawangan dan ranting Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB.
Untuk rekod dalam PRN12 Sarawak lepas, beliau menang dengan majoriti 8,381 undi selepas meraih 10,699 undi, mengalahkan Mahmud Sabli dari PSB yang sekadar mendapat 2,318 undi. Sementara itu, PRN12 Sarawak melakar sejarah tersendiri kepada GPS pimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg setelah berjaya melakar kemenangan besar dengan memenangi 76 dari 82 kerusi yang dipertandingkan. Lebih membanggakan apabila beberapa kerusi yang dimenangi GPS mencatat majoriti yang besar sekaligus menjadi signal penerimaan baik rakyat di negeri ini terhadap parti berkenaan. Berdasarkan statistik pencapaian kesemua calon GPS pada PRN Sarawak kali ini, Adun N06 Tupong Fazruddin Abdul Rahman paling menyelah apabila mencatat jumlah majoriti tertinggi sebanyak 11,209 undi. Fazruddin memperolehi 12,544 undi untuk menewaskan pencabar dari Parti Keadilan Rakyat PKR Ahmad Nazib Johari yang memperoleh 1,335 undi dan Parti Bumi Kenyalang PBK Chan Hong Yen yang hanya meraih 836 undi. Adun N07 Samariang Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memperolehi majoriti kedua tertinggi dengan 10,283 undi, disusuli Adun N04 Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Junaidi dengan 8,381 undi. Adun N75 Senadin Datuk Lee Kim Shin pula meraih jumlah majoriti keempat tertinggi dengan 7,591, manakala Adun N45 Repok Datuk Sri Huang Tiong Si di kedudukan kelima dengan 7,308 majoriti undi. Ke perkembangan berikut, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP telah melaksanakan skim harga maksimum perayaan SHMMP Christmas 2021 yang akan berkuat kuasa dari 23 hingga 31 Disember 2021. Menurut Menterinya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi menerusi kenyataan media pada Isnin, pelaksanaan SHMMP Christmas 2021 sebagai langkah menstabilkan harga barangan dan memastikan keberadaan bekalan keperluan asas tertentu sepanjang musim perayaan Christmas akan datang. Katanya, kementerian telah melaksanakan skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM pada 7 Disember 2021 dan sedang berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2021 bagi 12 jenis barangan seperti ayam, telur ayam dan sayuran di samping memastikan keberadaan bekalan di pasaran. Manakala sebanyak 8 jenis barangan harga terkawal akan dikuatkuasakan dalam SHMMP melibatkan kategori ayam, sayur, daging kambing dan daging khinzir. Berikut senarai barangan harga kawalan bagi SHMMP Christmas 2021 dan skim harga maksimum SHMMP Christmas 2021 yang dikuatkuasa. Tambah Datuk Seri Alexander lagi, KPDN-HEP dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan bekerjasama dengan melakukan pemantauan untuk memastikan bekalan barangan adalah mencukupi dan harga di pasaran stabil. Tambah beliau, pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan-peraturan di bawah skim ini. Mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2019 dan boleh dikenakan penalti seperti berikut. KPDN-HEP juga menyeru pengguna yang mempunyai maklumat salah laku pihak-pihak tertentu berhubung perkara ini boleh melaporkan melalui saluran berikut. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.